Adakah pengumuman Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya berjaya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen membentuk kerajaan baru semalam muslihat untuk sabotaj usaha Kerajaan Perikatan Nasional memulihkan ekonomi? Balah persoalan timbul, adakah usaha Perikatan Nasional dalam memulihkan ekonomi ketika kegawatan dan kemelesetan melanda sebenarnya tidak disenangi Anwar? Itu soalan secara sinis timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Pada September tahun lepas, FTSE Russell memutuskan untuk terus kekalkan bond Malaysia dalam senarai indeks bond kerajaan dunia atau WGBI. Akan tetapi perlu diingat, Malaysia masih kekal dalam senarai pemerhatian dan berpotensi akan diturunkan pendarafannya sekiranya tiada perubahan dasar bagi memperbaiki tahap aksesibiliti pasaran dilakukan kerajaan Malaysia. Keputusan sama ada Malaysia akan kekal ataupun disingkirkan daripada indeks bond dunia tahun depan akan dilakukan oleh FTSE Russell hari ini. Kerana itu juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Bantuan Perkhidmatan Nasional 2.0 atau BPN 2.0 dengan peruntukan hampir 7 bilion ringgit semalam. Jadi timbul persoalan, adakah ini satu cubaan sabotaj dari Anwar memandangkan ketika ini Kerajaan Perikatan Nasional sedang memulihkan ekonomi? By all means, soal santara sinis. Ahli Parlimen Segabat itu menjelaskan pengumuman pakej rangsangan ekonomi BPN 2.0 semalam diadakan semalam untuk mempengaruhi sentimen pasaran menjelang keputusan FTSE Russell menentukan sama ada untuk mengekalkan bond Malaysia dalam indeks bond kerajaan dunia ataupun tidak hari ini. Apa yang dikecapi oleh Anwar berikutan pengumumannya semalam? Adakah dia baru sedar dan selama ini terlena? Pelik juga bila saya fikir semua ini. Pengumuman semalam tidak memanfaatkan Anwar sedikit pun, tetapi telah menjejaskan sentimen pelabur dan pasaran saham kita. Edmund merujuk kepada indeks KLCI yang jatuh sehingga 0.08% semalam dan juga jumlah kaunter rugi yang lebih daripada kaunter mencatat keuntungan sebagai bukti impak negatif pengumuman Anwar semalam. Malaysia berhadapan risiko pengeluaran dana berjumlah sekitar 6 hingga 8 bilion American dollar bersamaan 24 hingga 33 bilion ringgit jika sekiranya FTSE Russell mengeluarkan Malaysia daripada indeks bond dunia. Kerana senario pasarannya yang lemah, Malaysia bakal hilang dana sebanyak 33 bilion ringgit. Selain itu, kadar yield akan naik kerana ini akan meningkatkan kadar pembayaran hutang. Apabila kadar pembayaran hutang meningkat, kerajaan akan mula mengalami kekurangan wang, akan melemahkan mata wang negara kita, katanya. Santara secara sinis juga mengucapkan terima kasih kepada Anwar kerana berjaya mewujudkan isu serius yang bakal memberi kesan kepada ekonomi Malaysia semata-mata dasar nafsu politik. Rakyat harus menilai sendiri siapa yang sebenarnya lebih layak mengemudi kerajaan Malaysia hari ini. Anwar yang menggunakan aspirasi menjadi Perdana Menteri untuk menggugat kedudukan Malaysia dalam WGBI atau Tan Sri Muhyiddin yang memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi untuk membantu rakyat dan menggerakkan ekonomi. Pilihan yang logik semestinya kerajaan yang mengambil tindakan untuk menangani isu ini dengan berhemah, bukan, ujarnya. FTSE Russell adalah penyedia indeks dunia yang menguruskan pelbagai indeks, data dan analisa untuk memenuhi keperluan pelabur yang terdiri daripada pelbagai kelas aset. Dengan kepakaran FTSE Russell, segala indeks yang dikeluarkan menjadi panduan di peringkat institusi keuangan, syarikat maupun pelabur di seluruh dunia. Turut membuat kenyataan sama Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong yang mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba mensabotaj negara dengan membuat pengumuman kononnya beliau mendapat majoriti kukuh untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Katanya ini dibuktikan dengan kedudukan indeks FBM KLCI jatuh 10.5 mata. Sebaik saja pengerusi Pakatan Harapan itu mengumumkan memperolehi sokongan dengan majoriti lebih banyak dari ahli-ahli parlimen. Pengumuman Anwar untuk membentuk kerajaan dilihat seolah mensabotaj negara yang ketika ini sedang sibuk meyakinkan pelabur untuk memulihkan semula ekonomi negara. Beliau kembali menggunakan taktik lamanya. Dulu dia juga pernah mendakwa kononnya mendapat sokongan 30 ahli parlimen dan akan ke Putrajaya pada 16 September 2008. Namun tiada apa berlaku. Ketika bercakap kepada pemberita tengah hari tadi pun, beliau dilihat mengelak daripada menyentuh mengenai jumlah nombor atau bilangan ahli parlimen yang bersama dengannya. Katanya, jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.